Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, nawaitu tazakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wal dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita dapat lagi kita sambung kitab Sulamus Sibyan karangan Tok Guru Haji Cik Al-Qadahi, di antara ulama tanah Melayu kita. Kita sambung pada muka surat 31, baris yang ke-5 daripada atas. Kita masih lagi pada perbicaraan apa ni? 4 perkara yang membatalkan, yang jadi sebab hadas tu ada 4. Jadi kita dah baca 3 lah. Kita dah baca 3 daripada dia dan kita tengok dah sampai yang keempat. Yang ketiga tu pasal batal wuduk, yang menyebabkan batal wuduk tu sentuh lubang dubur manusia kan. Panjang lah, ini panjang lebar ni. Ini nak ulang pun tak padan ni. Sebabnya ada soalan, ada masalah. Cuma ada ralat sikit. Untuk yang lepas apa dia berkaitan dengan khunsa tu. Apabila khunsa dia zaidah, kan, dia ada 2 alat kelamin, satunya zakar, satunya faraj. Kemudian keluar najis daripada zakar. Misal kata dia boleh ihtimal kata dia tu perempuan, dia ihtimal kata yang zakar tu zaidah. Jadi najis tu keluar apa dia? Kalau najis dia tetap najis jika cukup ciri-ciri dia. Adapun air mani yang tu dikira fudalat. Tu ralat. Tu ralat. Nanti tengok balik lah. Ada kan? Ada video kan? Nanti tengok balik video lah. Tu ralat yang tu je lah. Sebabnya dia macam sama tapi dia berbeza. Sebab apa? Yang keluar tu, walaupun dia keluar tu dia ihtimal. Makna kata tak batal wuduk dia. Walaupun keluar air kencing daripada zakar, wuduk dia tak batal bagi khunsa muskil. Tak batal tu sebab apa? Sebab dia ihtimal, dia tanggung bagi apa dia? Dia tanggung kata zakar dia tu lebihan daging yang ada pada tubuh badan dia. Kemudian zakar tu keluarkan najis. Najis tetap najis. Apa dia? Cukup ciri-ciri kan? Cukup sifat dia najis air kencing, maka dia tetap air kencing. Berbeza dengan mani. Bila keluar mani, dia wati seorang perempuan, seorang khunsa muskil, dia wati seorang perempuan, kemudian wati keluar mani. Keluar mani tu dia boleh ihtimal. Apa dia? Dia masih boleh ihtimal yang dia tu yang tu zaidah. Apa dia? Zakar tu sebagai zaidah. Tapi mani yang keluar tu dia bukan najis. Mani yang keluar tu seperti mana keluarnya air tulang belakang. Nanti tengok balik lah video. Siapa yang ikut dia boleh. Tu ralat kat situ je. Kena dobik tu kalau ada kitab. Yang ni kita sambung. Dan keempatnya, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina fid daraini amin 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 ya rabbal alamin. Berkata Tuan Musannif
Dan keempatnya daripada empat, apa dia? Perkara yang jadi sebab hadas tu, yang jadi batal wuduk itu, dan keempatnya daripada empat, yang jadi batal wuduk itu, apa dia? Bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan. Jadi bersentuh di sini sengaja atau tidak sengaja, kan? Jadi batal wuduk. Tu kena dobit kat bawah tu. Bersentuh sengaja atau tidak sengaja. Kemudian bersentuh tu apa dia yang bersentuh? Kulit lelaki dengan kulit perempuan. Jadi kulit lelaki dekat sini umum, kan? Bila kata sebut kulit lelaki, dia umum. Umum makna meratai. Sama ada inin, atau fahlun, atau majbub, kan? Atau khosi, atau mamsuh. Dia tetap umum. Yang tu tak ada dalam kitab lah. Apa dia inin? Inin dengan fahlun ni sama. Mati pucuk. Itu inin dengan fahlun. Adapun khosi dengan khosi ni buang telur tinggal zakar. Apa dia? Batal juga. Kan? Yang tadi tu mati pucuk pun jadi batal juga wuduk. Buang telur tinggal zakar pun batal wuduk, jadi batal wuduk. Ataupun mansuh, kan? Apa dia mansuh? Zakar telur, zakar tak ada, telur pun tak ada. Macam kawan kita yang seorang tu lah. Kenal kan? Tak ada dah sekarang ni. Macam kawan kita tu lah, dia buang. Sama ada dia sengaja buang ke apa. Apa dia? Hukum dia tetap jadi batal wuduk. Kalau kata dia tu lelaki, dia tetap lelaki. Tu nak kena clear kat situ. Jadi kat sinilah dia bersentuh kulit lelaki. Lelaki itu dia lelaki. Dengan kulit perempuan. Jadi yang kata jadi batal wuduk tu pertamanya bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan. Atau pada makna kulit. Dekat sini saya dobit, kan? Bukan saja kulit, atau pada makna kulit. Nanti ke depan ni kita inilah. Kulit perempuan tu yang mana? Ajnabiyah. Kan? Yang bukan mahram. Jadi batal wuduk kita. Walaupun mati sekalipun. Tu dobit saya. Maknanya kita bersentuh kulit ni, tuan-tuan kena faham apa dia bersentuh kulit. Yang kata umum ni, umum bersentuh tu walaupun kata orang tu mati. Mati bersentuh kulit, batal air wuduk kita. Orang yang mati batal lah wuduk ni. Dah mandi jenazah, lepas tu kan ambilkan wuduk sebelum nak pergi hantar tanam tu. Datang kawan ni pergi cium, datang seorang pergi cium. Mayat tu batal tak air semayang ni? Soalan. Tak batal sebab dia bukan lagi mukallaf, terangkat mukallaf pada mayat. Tu bagi clear lah. Jadi yang tersentuh dekat sini maksudnya orang yang hidup lah. Jadi batal wuduk dekat sini. Masalah dekat sini orang yang hidup. Maknanya orang yang hidup dia sentuh kulit lelaki ataupun kulit perempuan walau mati sekalipun, kan? Jadi batal wuduk dia tu. Tapi dekat sini apa lagi? Tu saya dobit kat bawah lah. Tuan-tuan nak dobit lah. Yang kulit lelaki dan kulit perempuan tu yang yakin sifat dia apa? Ni bukan sifat yakin, ni sifat bagi perempuan.
Yang sifat bagi perempuan tu yakin bukan haram nikah antara keduanya, kedua lelaki dan perempuan tu tadi. Jelas? Itu pasal kata ajnabiah, perempuan dekat situ perempuan ajnabiah. Jadi dia kata yang yakin bukan haram nikah antara keduanya lelaki dan perempuan tu apa dia? Dengan sebab takluk pada kata yakin tu dengan sebab nasab. Dia yakin kata bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang yakin bukan haram nikah. Itu antara keduanya. Jadi kata bukan haram nikah, kata dia ni kan. Bukan haram nikah ni antara kedua ni sebab apa? Dengan sebab nasab. Apa nasab? Pertalian persaudaraan. Jadi nasab ni ada 7 orang. Dengan sebab nasab ada 7 orang. Nanti ke depan kita cerita. Kan? Apa dia nasab? Pertalian persaudaraan. Atau susuan. 7 orang juga. Kan? Atau berambil-ambilan. Jadi susuan dengan berambil-ambilan ni asalnya halal kita. Kan? Asal dia halal kita nak kahwin. Betul tak? Tapi atas sebab susuan, jadi tak boleh kita menikah dengan dia. Adapun berambil-ambilan pun asalnya harus bagi kita nak kahwin. Betul tak? Boleh kita nak bernikah dengan orang ni. Berambil-ambilan ni, perempuan ni, dia panggil perempuan ajnabiah. Tapi kenapa bila kata berambil-ambilan tu dia tak boleh menikah dengan kita? Macam mana contoh yang nak bawa kata berambil-ambilan ni? Macam mak tiri bapak kita. Yang bukan mak kita. Nampak? Dia ada tu nanti ke depan nanti kita baca. Kan? Dia ada yang kata nasab ni apa? Mak kita. Mereka yang melahirkan kita. Satu lagi mereka yang melahirkan kita. Dua. Satu mereka yang melahirkan kita tu bahasa kitab lah. Satu lagi mereka yang melahirkan kita. Siapa tu? Nenek. Nenek yang melahirkan mak kita. Tapi dalam bahasa kitab tu macam tu lah. Itu kalau tak ada bagi ibu, nenek ke atas. Tapi kalau berambilan ni, berambilan dengan maksud ayah kita, dia pergi kahwin dengan seorang perempuan. Asal perempuan tu boleh nikah tak dengan kita. Tapi sebab apa yang jadi dia tak boleh menikah dengan kita? Sebab kata berambilan, dia kahwin dengan ayah kita. Jadi bila dia kahwin dengan ayah kita, dia bukan ibu kita. Nampak? Jadi isteri kepada ayah kita yang bukan ibu kita. Tu dia dalam kitab. Nampak ayat ni? Jelas. Tu dia panggil berambilan. Jadi berambilan ni, susuan ada 7 orang. Berambilan, asal dia dengan susuan ni sama je. Halal. Asal dia halal. Susuan, bila cukup 5 kali susuan, dia dah jadi saudara dengan kita. Dia jadi mahram. Nampak? Tak boleh menikah. Itu pada asalnya. Nanti ke depan ni nanti kita bincang lah yang tu. Cuma yang ni kita sebut dulu lah. Orang kata gazet. Tu dia panggil isteri kepada ayah kita tu dia panggil apa? Mak tiri. Betul? Mak tiri lah tu. Atau bersentuh dengan barang. Atau ni atof. Atof pada kata yang jadi batal wuduk bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan tu. Kan?
bersentuh dengan barang. Ya, ini barang ni umum dekat sini. Barang dengan maksud kawasan. Bersentuh dengan barang yang sifat bagi barang tu pada makna kulit. Bersentuh dengan barang dengan kawasan yang pada makna kulit. Jadi bersentuh dengan kawasan yang pada makna kulit tu apa dia? Badal. Iaitu dagingnya dan tulangnya yang belum bercerai-cerai. Apa maksud belum bercerai-cerai? Belum berputus-putus. Jadi kat sini dia terangkan apa dia? Yang termasuk juga dengan kata batal wuduk bersentuh tu apa dia? Bersentuh barang, iaitu kawasan yang pada makna kulit. Sebab pada pandangan Imam Syekh Ramli dengan Imam Ibnu Hajar ada dua. Imam Syekh Ramli cakap apa dia? Tulang tu termasuk di dalam kawasan yang jadi batal wuduk. Adapun Imam Ibnu Hajar kata tak. Nampak? Dia khilaf lah kat sini. Tapi khilaf pada mazhab Imam Syafi'i. Iaitu dagingnya dan tulangnya. Jadi hukumnya, daging ni sama macam mana kulit. Dan tulang juga. Termasuk gusi dan lidah. Ni saya dobik Tok Guru. Apa dia? Termasuk gusi dan lidah. Jadi batal juga wuduk. Gusi dan lidah. Jadi ada orang tanya, gusi dan lidah, gigi macam mana? Kan? Tok Guru Haji Saleh cakap apa? Gigi tak ada karen. Tahu tak ada karen? Bila sentuh gigi, dia tak ada syahwat. Itu Tok Guru Haji Saleh lah. Dia sebut pada Ustaz Din. Ustaz Din sebut pada kita orang lah. Gigi tak ada karen. Jadi gigi tak termasuk dalam yang membatalkan wuduk. Adapun daging, tulang, kan, gusi dan lidah termasuk. Termasuk tu yang belum bercerai-cerai. Maksudnya syarat dekat sini belum bercerai. Kalau bercerai, belum berputus-putus. Kalau berputus, macam mana, kan? Kalau kata bercerai, dia boleh kata, bila kata bercerai, dia boleh jadi tak batal, dia boleh jadi batal. Dia boleh jadi tak batal, dia boleh jadi batal. Sebab apa? Yang dikehendaki ialah tubuh. Bukan juzuk tubuh. Yang kata batal wuduk ni, sentuh kulit ke kulit ni apa dia? Tubuh. Bukan juzuk. Mana juzuk? Tangan juzuk kan? Terpotong tangan, satu juzuk lah. Kan? Keseluruhan ni baru dipanggil satu badan. Satu badan. Tu yang dikehendaki lah. Tapi ke depan ni kita syarah. Sebab apa dia kata macam tu? Bila ulama' bawa macam ni, maksudnya ada jalan lah. Ada jalan apa? Ada jalan lain yang mengatakan dia jadi batal, dan ada jalan yang lain juga kata dia tak batal. Yang ni cuma ambil umum. Apa dia? Pada ghalib. Pada ghalibnya, kalau kata kulit dengan kulit lelaki dengan kulit perempuan tu, batal wuduk, jadi batal tu, kan? Bersentuh kulit dengan kulit, satu. Yang mana yang yakin haram nikah? Yang yakin bukan haram nikah antara lelaki dengan perempuan tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab nasab, dengan sebab susuan, dengan sebab berambilan. Ataupun bersentuh dengan barang pada makna kulit. Apa barang pada makna kulit? Daging, tulang, kan, gusi, lidah. Syarat dia yang belum bercerai-cerai. Ini bukan syarat ni. Dan tulang yang belum bercerai-cerai. Sifat bagi daging dan tulang tu yang belum bercerai-cerai ataupun belum berputus-putus. Adapun kulit dan daging dan tulang yang sudah putus-putus, ni dia nak huraikan kat bawah ni. Adapun kulit dan daging dan tulang yang sudah putus-putus,
dan bercerai-cerai daripada mana? Kan? Daripada tubuh tadi, lelaki dan perempuan tu sama ada bercerai pada masa hidup atau bercerai selepas matinya. Mana? Kenapa ulama bawa macam ni, tuan-tuan? Sebab apa? Ada hukum lain kat sini, cuma kita bagi pencerahan. Manusia ni, kan, dia ada dua selenggara hukum pada selenggara tubuh manusia. Kalau waktu hidup dia berputus dia punya juzuk badan, kan, putus dia punya tangan, tapi dia hidup, wajib tak kita selenggara tangan dia tu? Selenggara, mandi, kapan, wajib ke tak wajib? Tak wajib. Letak asing tak apa. Tapi kalau lepas mati, apa dia? Dia kena langgar dengan lori, gilik tangan, mati terus. Wajib kita selenggara, kutip semua dia punya tubuh tu, mandi, kapankan, semayangkan. Tapi kalau waktu hidup, dia hidup lagi, tangan putus, tak wajib selenggara. Tu dia bawa kat sini. Dengan maksud kata apa? Kulit dengan daging ni tadi, kan, kalau dah berputus ataupun dah bercerai, daripada mana? Daripada badan, sama ada bercerai pada masa hidup atau bercerai selepas matinya, mati lelaki dan perempuan ni tadi, seperti contoh dia bawa kepalanya, kepala termasuk di antara juzuk badan, satu juzuk, atau tangannya, termasuk juzuk badan, atau kakinya, ni lelaki dan perempuan tu, atau pehanya orang yang mati tu tadi. Atau dikerat dua sama banyak, maka ni jawab bagi maka ni dia menjelaskan, maka tiada batal wuduk sentuhnya. Sentuhnya tu yang mana? Tangan, kepala, kaki, peha. Nampak? Jadi orang yang mati, kan, lepas dia mati, bercerai. Bercerai apa? Bercerai tangan dia, bercerai kepala dia, bercerai kaki dia, bercerai peha dia, kan? Ataupun dikerat dua sama banyak. Kerat dekat bahagian apa ni? Atas pinggang ni. Satu bahagian ke atas, satu bahagian ke bawah, sama banyak. Itu tak batal wuduk. Bila kita datang, kita sentuh. Tak batal wuduk. Tengok betul-betul tak batal wuduk. Maknanya kalau kata nisbah lelaki, dia tengok ada aksiden depan dia terbelah dua. Yang aksiden tu perempuan. Dia ada semayang. Dia ada semayang. Dan aksiden tu terpelanting pula badan tu mengalir ke dia. Kawan nak pergi masjid. Dia mengelak takkan dia nak tengok. Dia mengelak tu dia sentuh. Dia tolak ke tepi. Tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Tu dia panggil tak batal wuduk. Maka jika tiada sama banyak, tu dia bawa tu. Tetapi jika tiada sama banyak, tu lah dia cerita dia. Maka batal wuduk sentuh yang sebelah banyak jua. Andai kata dia aksiden tu kena langgar dengan lori, kaki dua pasang tertinggal atas jalan, badan melanting pergi dekat kita ngelak macam tadi juga, ada wuduk, batal wuduk. Batal wuduk. Yang mula tadi betul-betul terbahagi dua, belah dua, sama banyak. Yang tertinggal bawah lori pun sama banyak, yang melanting kat kita pun sama banyak. Yang pertama, yang kedua ni apa? Kaki dua pasang je. Atas lutut, daripada lutut ke atas, terpelanting dekat kita. Contoh kan? Yang tu lah yang banyak tu. Banyak tu kita sentuh, batal wuduk. Batal wuduk. Ni masalah batal wuduk ni. Ulama bawa ni supaya apa? Supaya kita faham. Kita faham. Faham betul-betul. Pasal tu dia bawa masalah macam ni. Tetapi haram pandangnya dan sentuhnya. Ni, nampak?
Betul tak? Kejap. Maka jika tiada sama banyak, ni dia bawa pula tadi sama banyak. Maka jika tiada sama banyak, tetapi jika tiada sama banyak apa? Yang terputus tadi tu, maka batal wuduk sentuh yang sebelah banyak jua. Apa maksud jua? Tiada batal sentuh yang sedikit. Maksudnya yang kita pegang tadi tu, sebelah banyak batal wuduk. Jadi yang kaki tertinggal 2 tadi tu, batal tak wuduk? Tak batal sebab sebelah yang sedikit. Tu dia jua tu. Jua ada makna. Tetapi haram pandangnya. Tetapi ni istidrak. Dia panggil tarik cakap. Sungguh pun begitu. Begitu mana? Sungguh pun kata boleh apa ni kita sentuh tak batal wuduk. Tu cerita dia. Tetapi ulama pendek ni. Sungguh pun kata tak batal wuduk bila sentuh yang mana? Yang sedikit tu, kan? Tetapi haram pandangnya dan sentuhnya. Ini hukum pada aurat. Kan? Hukum pada sentuh. Bukan hukum pada batal wuduk. Kita cerita pasal batal wuduk. Jangan keliru kat situ. Tetapi haram pandangnya. Pandang apa? Pandang anggota tadi tu. Dan sentuhnya. Sentuh apa? Sentuh anggota tadi. Sentuh yang macam mana? Sentuh sengaja. Darurah cerita lain. Sentuh sengaja. Accident lah. Perempuan lah. Kan? Sengaja sentuh. Sengaja sentuh. Dia lain hukum. Ilat pada kata haram tu. Kerana tiap-tiap juzuk, bermula tiap-tiap juzuknya, juzuk perempuan yang terputus tadi tu, sama ada berhubung atau yang sudah bercerainya, juzuk tu seperti rambutnya, atau kukunya, atau giginya, atau dagingnya dan tulangnya, maka haram disentuhnya dan haram pandangnya. Nampak? Jelas jelas ni. Yang kata sentuh dan haram sentuh dan haram pandang tu jika dengan sengaja kita melihat dan dengan sengaja kita menyentuh. Kama fi sabilal muhtadi ni dalam kitab Sabilal Muhtadin Syekh Arsyad Al-Banjari, halaman 97, juzuk yang pertama. Habis. Dan lagi qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Kejap saya tengok ada tak dobi yang tertinggal di sini. Habis. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Dan lagi tiba-tiba je ulama bawa apa dia? Dan lagi tu apa? Dan lagi yakni lelaki dan perempuan yang batal wuduk itu, yang jadi batal wuduk itu apa dia? Ni masih lagi dalam perkara yang keempat. Dan lagi lelaki dan perempuan yang jadi batal wuduk itu apa dia? Bersentuh. Dan lagi lelaki dan perempuan yang batal wuduk itu bersentuh. Bersentuh tu yang jadi batal wuduk itu lelaki dekat sini lelaki apa? Lelaki tulen. Betul-betul lelaki. Dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Perempuan mana? Perempuan yang tulen juga. Yang sifat bagi lelaki dan perempuan tu sampai had umurnya, umur bagi lelaki dan perempuan. Sampai had umur bagi lelaki dan perempuan yang kata boleh batal ni bila? Mumayyiz ke atas. Had umurnya 7 tahun ke atas. Nanti ke depan ni disebut. Pertama, yang sampai had umurnya. Umur bagi lelaki dan perempuan. Yang sifat bagi lelaki dan perempuan tu juga. Yang kedua apa dia? Ingin akan dia. Ada keinginan bagi lelaki dan perempuan tu
oleh nafsu yang pertengahan. Oleh nafsu yang pertengahan. Jadi nafsu pertengahan ni bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan ni bila? Iaitu 7 tahun. Oh, baca kitab ni tuan-tuan nak bagi terang. Jadi bersentuh bagi lelaki dan perempuan yang kedua ni, yang tuan guru kita bawa ni, tuan musannif kita bawa ni, bagi kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan kan, yang sampai had umurnya. Ada pun belum memayis tak batal Kemudian dia ada keinginan. Dia ada keinginan bagi seorang lelaki dan seorang perempuan ni. Keinginan itu dipanggil nafsu yang pertengahan. Nafsu yang pertengahan bagi lelaki. Sebab lelaki ni, kalau budak ni, kan, kalau istilah dalam bahasa Arab dipanggil intisyaruz zakar. Keinginan budak-budak lelaki ni, kita nak tahu mana intisyaruz zakar. Orang pun tanya, Tok Guru, apa ni intisyaruz zakar? Cakap kuat-kuat tak dia, kan? Tu intisyaruz zakar. Adapun bagi perempuan, apa ni? Dia ada emosi, perasaan. Kita nak tahu anak-anak perempuan. Nafsu tu, dia dah kira nafsu yang pertengahan. Nafsu sederhana. Jadi kalau dia dah ada nafsu sederhana macam tu, bila bersentuh kulit dengan kulit, batal. Bersentuh kulit dengan kulit, jadi batal. Iaitu 7 tahun ke atas. Kemudian 7 tahun ni ikut mana tuan-tuan? Ikut pada uruf. Sebab 7 tahun dekat kita dalam negara Malaysia ni, budak-budak umur 7 tahun ni nampak kecil lagi. Kalau dekat negara-negara luar, negara Arab kan, 7 tahun ni dah besar. Pasal tu had umur berkahwin dalam Islam, apa dia? 7 tahun. Undang-undang dunia yang kata apa? Bila 18, 17, dipanggil apa? Seksual apa? Tak tahu saya apa tu nama. Seksual kanak-kanak lah. Sedangkan dalam Islam, had berkahwin umur 7 tahun tu dah boleh dah. Kemudian, kahwin belum tentu jima'. Had uruf bagi nak berjima' pula apa dia? Kalau Tok Guru sebut, kan? Apabila punggung bagi kanak-kanak tu, cukup 2 jengkal. Kalau kurang daripada 2 jengkal, dia akan bakal merosakkan rahim bagi budak perempuan. Semua ulama' cukup lah bagi. Kan? Bukan saja-saja, memang bawa masalah supaya kita tahu. Sebab dalam negara Arab, umur 7 tahun, kadang-kadang besar dia dah macam anak kita umur 15 tahun. Tak boleh sama. Tu dia pada 7 tahun tu pada uruf. Pada uruf ni pada apa? Pada tempat kita duduk lah. 7 tahun ke atas. Yang syarat bagi nafsu pertengahan tu, bukan. Yang ni syarat bagi apa? Syarat bagi batal wuduk lelaki dan perempuan yang sampai had umur tu. Apa dia syarat dia? Bukan haram nikah. Bukan mahram lah. Bukan haram nikah dengan sebab nasab, sama juga. Dan susuan dan berambilan. Intaha Bujairimi. Kitab Bujairimi halaman 188. Jadi Bujairimi dekat sini, Bujairimi Syarah Iqna'. Dia ada 2. Satu Bujairimi Fathul Wahab, satu lagi Bujairimi Iqna'. Dia syarah bagi Iqna'.
Siapa dia pengarang dia? Khatib Syarbini. Anak murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Kalau fiqah ni kalau kitab fiqah Syekh Zakaria Al-Ansari ni memang dia punya bahasan cukup dalam lah. Jadi kitab kita ni Tok Guru petik daripada nak kena tahulah apa dia, daripada kitab Bujairimi Syarah Iqna. Siapa pengarang dia? Khatib Syarbini. Siapa Khatib Syarbini tu? Anak murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Dalam tuan-tuan, bahasa kita mudah je. Kena hati-hati sebab terjemah dalam bahasa Arab. Habis. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, maka keluar dengan kata lelaki bersentuh dengan perempuan. Maka keluar dengan kata lelaki. Maka keluar dengan kata tu, apa yang dikendaki kat situ? Maka keluar dengan kata lelaki bersentuh dengan perempuan dengan maksud kan tak termasuk tak termasuk yang kata lelaki bersentuh dengan perempuan tu tadi, yang kata batal wuduk tu, yang ni tak termasuk. Apa dia? Lelaki dengan lelaki. Tu tak termasuk. Lelaki bersentuh kulit dengan lelaki. Walaupun tu dibawa bayah apa dia? Walaupun haram pandangnya. Lelaki haram pandang. Dan haram sentuhnya. Nampak? Jadi ada aurat yang haram dilihat. Kan? Ada hukum. Nanti ke depan lah kita baca. Jadi sebab kat sini apa dia ulama bawa? Walaupun haram pandangnya. Pandang apa? Pandang lelaki. Lelaki pandang lelaki tu haram. Dan haram sentuhnya. Sentuh mana? Lelaki dengan lelaki tu sentuh haram. Mana dia bawa contoh? Misal, seperti muda belia yang cantik. Jadi budak lelaki ni tuan-tuan, kan? Budak lelaki muda belia yang belum cukur misai, yang belum tumbuh misai ni, sebenarnya kalau kita pandang dia ada syahwat, jatuh haram. Dipanggil jatuh fitnah. Dia panggil amrad dalam istilah kitab-kitab fiqh bahasa Arab. Dia panggil amrad. Apa dia? Haram. Sebab apa? Dia dengan perempuan, budak lelaki ni, duduk pada budak yang amrad ni 17 setan. 17 setan duduk pada budak lelaki. Sebab tu hari ni kita tengok, wal-iyazubillah, kita bukan minta, tapi tuan-tuan sendiri boleh tengok kenapa banyak, nampak? Sama ada budak-budak belajar asrama, sama ada budak-budak walaupun mengaji agama, duduk pada asrama. Boleh jadi kes apa? Luar daripada pemikiran akal kita. Sebab dia ada budak yang amrad dalam sekolah. Budak amrad ni bila tengok budak lelaki lain tengok dia tu, dia datang syahwat. Sebab tu dia boleh jadi macam tu. Sebab tu boleh jadi kes liwat tu. Ni amrad. Jadi haram. Ni kat sini ni. Dia bawa kat sini ni. Kalau tidak, buat apa ulama kita pergi tulis? Kenapa tuan musannif kita tulis haram pandangnya dan haram sentuhnya? Nak bagi tahu. Contoh dia bawa pula seperti muda belia yang cantik. Itu dia amrad. Jadi kalau bukan amrad, kalau kita tengok orang lelaki lain, dia bukan amrad, tapi jambu semacam. Datang juga rasa keinginan. Dia jatuh haram juga. Maka jatuh haram juga. Sebab apa? Orang yang budak muda belia yang disebut dengan amrad ni, kebiasaannya kulit dia mulus. Kulit dia lembut. Tak ada berbulu, kulit putih. Macam budak perempuan. Cuma dia lelaki. Sama juga tuan-tuan. Kalau kita tengok pokok, tiba-tiba datang syahwat. Apa hukum? Jatuh haram juga. Dia panggil datang fitnah. Sebab apa? Sebab teringin dengan pokok. Tak tahulah kalau tuan-tuan ada yang tengok pokok teringin.
Adapun kalau kita tengok gambar, kan, kita tengok gambar dekat skrin telefon, kan, sama tak hukum ni kita tengok aurat? Ha? Sama Tengok gambar dia bukan aurat, hukum dia lain. Nampak? Jadi kenapa yang bila tengok gambar bukan-bukan jadi haram tu? Jatuh haram bila datang fitnah. Apa dia? Naik syahwat. Nak berhukum, tu kata nak berhukum biar reti. Maksudnya kita nak jatuh hukum dekat orang biar reti. Apa dia? Ustaz-ustaz pun tengok juga. Tengok apa? Tengok TV. Apa hukum? Haram lah. Siapa kata haram? Haram celah mana? Haram bila kata datang fitnah. Apa dia? Tengok dengan syahwat, tengok dengan keinginan, kan? Naik syahwat kita, dia panggil datang fitnah. Ketika tu jatuh haram. Adapun tengok, kan? Tengok semata-mata tengok tanpa syahwat, tanpa ada keinginan, tak ada hukum. Dia panggil kita tengok tu bukan tengok benda yang nyata. Bukan tengok benda betul. Tengok skrin. Kalau macam tu Quran buka dekat handphone tak boleh letak bawah. Betul tak? Sebab dia ayat Quran. Nampak tak? Kena ada wuduk. Nak pukul, biar pukul rata. Tang kita baca Yasin, luar pelan-pelan handphone, buka Yasin. Elok baca. Tang kita hukum kat orang, seronok. Tak boleh macam tu. Dia kena jelas. Jelas apa? Sebab yang tengok tu kita bukan tengok benda. Kita tengok apa? Kita tengok kaca. Kita tengok skrin. Adapun gambar di dalam tu menyebabkan apa? Datang syahwat, jatuh haram. Jenuh ustaz-ustaz tak boleh tengok cerita Piramli. Kan? Dalam cerita Piramli pun ada juga. Lagi dahsyat daripada zaman sekarang. Cuma tak ada colour je. Macam tu lah, lebih kurang nak bagi faham. Jadi yang kata aurat tu biar betul-betul jelas. Nanti ke depan kita baca tentang aurat. Dan lelaki dan khunsa. Dan lelaki dan dengan khunsa, ataf pada kata apa ni? Yang ataf pada kata tidak termasuk bersentuh batal wuduk tu tadi, lelaki dengan lelaki. Satu. Walaupun kata haram pandang dan haram sentuh tu, mana lelaki yang muda belia seperti Amrat tadi tu lah. Dan ataf pada kata lelaki dan lelaki tu, lelaki dengan khunsa. Lelaki dengan khunsa tak batal. Kita dah baca yang lepas. Kenapa kata tak batal? Dan perempuan dengan khunsa, macam tu jugalah perempuan dengan khunsa. Bersentuh kulit perempuan dengan khunsa, kulit dengan kulit tak membatalkan wuduk. Maka, kat situ dia tulis apa? Maka batal ke maka tiada batal? Tiada dia tak? Ada tulis, tiada. Maka batal. Tambah kat situ. Bukan maka batal. Maka tiada batal wuduk orang yang menyentuh dan orang yang kena sentuh itu. Ni kalau tak mengaji, baca seorang, mulalah keluar hukum macam-macam. Maka tiada batal wuduk orang yang menyentuh. Satu, orang yang menyentuh tadi, lelaki sentuh lelaki, tak batal wuduk, kan? Tak batal tu, kan? Walaupun dia sentuh Amrat tadi, budak muda belia tu, tak batal juga wuduk. Dan lelaki dengan khunsa, tak batal wuduk, kan? Dan perempuan dengan khunsa, tak batal wuduk. Maka tiada batal wuduk orang yang menyentuh dan orang yang kena sentuh. Apa dia? Laki tu pun tak kena sentuh, yang kena sentuh tu pun tak batal, khunsa yang kena sentuh pun tak batal. Melainkan, ni istisna, apa dia istisna ni? Tarik cakap.
Melainkan jika lelaki bersentuh dengan khunsa dan perempuan bersentuh dengan khunsa itu, maka batal wuduk khunsa itu jua. Apa jua? Badal. Tiada batal wuduk lelaki dan perempuan itu. Jadi orang lelaki kan, orang lelaki yang sentuh khunsa, khunsa pun tak batal wuduk, lelaki pun tak batal wuduk. Perempuan yang sentuh khunsa, perempuan pun tak batal wuduk, khunsa pun tak batal wuduk. Tapi kalau lelaki pegang khunsa, kemudian datang perempuan pegang khunsa, apa jadi dengan khunsa? Khunsa batal wuduk. Ada pun lelaki dengan perempuan yang pegang tu di kanan. Yang kita cakap tu kan. Lelaki pegang sebelah, perempuan pegang sebelah. Khunsa kat tengah-tengah. Khunsa jadi apa? Khunsa batal wuduk. Tapi orang yang pegang tu batal. Tak batal wuduk. Tu dia kata tu. Tiada batal wuduk lelaki dan perempuan. Yang mana yang pegang khunsa tu tadi? Habis. Dan keluar. Dan keluar ni pun sama juga. Tidak termasuk. Dan keluar yakni tidak termasuk. Apa dia? Dengan kata perempuan yang yakin bukan haram nikah itu. Perempuan yang yakin ni tak termasuk. Tak termasuk ni apa? Tak termasuk pada bab batal wuduk. Pada perkara yang menjadikan batal wuduk, tak termasuk dengan kata, apa dia? Dengan kata siapa? Dengan kata musannif, perempuan yang yakin bukan haram nikah itu oleh perempuan yang tiada yakin bukan haram nikah. Macam mana tu tuan-tuan? Kita tengok kitab. Pening tak pening? Kan? Macam mana ni? Dengan kata perempuan yang yakin. Mula-mula perempuan yang yakin bukan haram nikah. Apa dia? Oleh perempuan yang tiada yakin. Kemudian tiada yakin pula bukan haram nikah. Jadi maksud dekat sini, yang kata tak termasuk batal wuduk. Batal wuduk ni tadi, dengan kata perempuan yang yakin. Kalau dia yakin, tak termasuk dalam bab batal wuduk. Yakin-yakin tu apa? Yakin bukan haram nikah. Tak termasuk. Yang pertama ni, perempuan yang yakin bukan haram nikah. Sekejap, tengok Robik sekejap. Ni. Ini pada bab susuan. Ni nak musannif kita, dia nak bahas bab yakin dekat sini. Yakin ataupun tak yakin. Jadi, tak termasuk pada batal wuduk ni dengan kata perempuan yang yakin. Pada bab susuan lah. Kalau kata dia yakin pada bab susuan, tak termasuk cerita ni. Tapi kenapa dia bawa bukan haram nikah? Sekejap, saya tengok balik. Ini kena hati-hati ni. Perempuan yang yakin bukan haram nikah itu oleh perempuan yang tiada yakin bukan haram nikah. Mana perempuan yang tiada yakin tu? Seperti syak. Adakah 5 kali susu atau kurang? Ni nisbah bagi lelaki. Kalau kita lelaki lah, nisbah bagi lelaki. Dan keluar dengan kata perempuan. Dengan kata siapa? Dengan kata musannif. Apa dia? Perempuan yang yakin bukan haram nikah. Maksudnya dia bukan mahram dengan kita, boleh kahwin lah. Kan? Maksud kata tak termasuk dalam bab
cerita nak batal wuduk ni. Apa dia tak termasuk ni? Perempuan yang kita yakin. Kita yakin apa? Yakin kata kita dengan dia tu boleh bernikah. Tak termasuk dalam cerita ni. Apa dia? Oleh perempuan yang tiada yakin. Tiada yakin tu apa? Bukan haram nikah. Oleh perempuan yang tiada yakin. Sifat bagi perempuan tu tiada yakin bukan haram nikah. Seperti mana contoh dia nak bawa ni? Dia tak yakin kata dia ni bukan mahram. Kita tak yakin, dia tak yakin pula. Kita tak yakin kata dia ni bukan mahram. Maksud kata kita yakin, kita syak lah. Kita syak kata dia ni mahram aku ke bukan mahram. Macam tu cerita dia. Seperti itu dia bawa contoh. Syak. Syak, kita ni syak kan. Kita ni tak yakin. Kita syak. Separuh-separuh. Adakah 5 kali susu atau kurang? Ini kena jelaskan bahasa biasa ni. Opening ni. Jadi yang permulaan dengan dan keluar dengan kata perempuan yang yakin bukan haram nikah tu apa maksud dia? Dengan maksud apa dia? Kalau kata kita yakin perempuan tu mahram kan? Maksud kata tak batal wuduk. Tapi kalau kita yakin kata perempuan tu bukan mahram, batal lah wuduk. Okey. Habis satu. Oleh perempuan yang tiada yakin bukan haram nikah, mana dia? Tak termasuk kata perempuan yang kita yang yakin bukan haram nikah tu. Oleh perempuan yang tiada yakin bukan haram nikah. Seperti syak. Kita syak kata adakah perempuan tu 5 kali susu atau kurang. Maksudnya dia ni 5 kali ke tak susuan. Dengan siapa ni? Dengan kita. Dengan kita. Tengok dulu, baca dulu. Kan saya jelaskan. Maka harus dengan maksud maka harus dan sah bernikah dengan dia, dengan perempuan yang kita sekejap baca dulu. Dan sah bernikah dengan dia dengan perempuan yang bukan mahram tu. Ilat pada kata sah tu apa sebab dia? Kerana asalnya asal nikah dengan perempuan yang bukan mahram tu harus. Sekejap, semula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan keluar dengan kata perempuan yang yakin bukan haram nikah itu apa dia? Tidak termasuk dengan dan keluar yakni tak termasuk batal wuduk. Tak termasuk dengan kata batal wuduk oleh Tuan Musannif dekat sini perempuan yang yakin bukan mahram. Oleh perempuan yang tiada yakin bukan haram nikah seperti oleh perempuan yang tiada yakin bukan haram nikah seperti contoh dia. Syak adakah 5 kali susu? Tadi nampak ni tak nampak. Sudahlah. Allahu Akbar. Atau kurang 5 kali susu ni tiada saksi. Jadi kat sini dia nak jelaskan macam ni.
Pertama sekali, kalau kata kita yakin kata dia ni bukan mahram, batal semayang, batal wuduk. Batal, pada bab batal memang batal lah. Kan? Tapi dekat sini yang kata tak termasuk pada bab yang membatalkan wuduk. Bukan haram nikah itu oleh perempuan yang tiada yakin. Jadi yang tak termasuk tu bukan yang pertama tu. Yang mana? Oleh perempuan yang tiada yakin. Bukan haram nikah. Mana contoh dia? Seperti syak. Syak. Syak kat sini, ya Allah. Mana dobit ni? Tak ada pula dobit saya ni. Sebab dia syak. Kalau dia yakin, batal lah wuduk. Tapi kat sini sebab dia syak. Syak apa? Dia tak yakin, kata adakah 5 kali susu atau kurang bagi perempuan tu tadi. Maksud kata tak ada saksi. Tak ada saksi. Okey. Maka harus dan sah bernikah dengan dia. Apa dia bagi lelaki tu tadi? Sah dia nak bernikah dengan perempuan tu. Perempuan yang mana? Yang dia syak kata perempuan tu 5 kali susu tu sama ada cukup ke tak cukup. Dia ni 5 kali ke tak? Jadi kaedah fiqah apa dia? 4-5 ambil yang mana? Ni rakaat ketiga ke rakaat keempat? Rakaat ketiga ke rakaat keempat? Ambil yang mana? Kaedah fiqah. Ambil yang ketiga. Jadi sama juga. 4 ke 5 ambil yang 4. Maksudnya tak cukup dah 5. Maka harus, bila kata dia guna kaedah tu, yang dia syak tu, maka harus dan sah bernikah dengan dia dengan perempuan yang apa? Yang kurang daripada 5 kali susuan tu, kerana asal dia dengan perempuan tu tadi dalam bab nikah harus dan sah bernikah dengan dia. Tu asal. Jadi dia ambil asal. Asal apa? Asal dia harus. Tapi sebab dia syak, dia tak yakin. Ni bab yakin lah. Tu kata tadi. Bahas bab yakin. Bukan bahas bab batal. Tu saya jadi pening. Saya pun pening. Dan tiada batal wuduk bersentuh dengan dia. Dengan apa? Dengan perempuan tu tadi. Kerana asal wuduk itu ada. Kenapa kata tak batal pula? Sebab asal wuduk tadi dia tahu kata dia ni pernah bagi aku susu. Cuma tak yakin kata susu tu cukup 5 kali susu ke tak cukup. Nampak? Jadi bila kata dia syak, maksud pertama dia boleh nikah dengan perempuan tu. Dan yang kedua dia apa? Tak batal wuduk dia dengan perempuan. Dia jadi masalah kat situ. Kerana apa? Kerana asal wuduk dia tu ada. Memang dia ada menyusu. Cuma dia syak sama ada cukup 5 kali susu ke tak 5 kali susu. Ini masalah. Maka inilah satu masalah. Ini mana? Ini yang kita sebut kat atas ni. Apa masalah dia? Tiada batal wuduk bersentuh dengan isterinya. Isteri dia yang mana? Isteri dia yang dia syak tadi tu sama ada 5 kali susu ataupun tidak. Dengan tiada berlapik. Sebab masalah ni, masalah dia bahas. Tuan Musonif ni dia bahas tentang bab yakin. Ni dia bawa masalah. Dia bawa masalah apa? Kalau yakin, terang-terang dah. Kita yakin kata perempuan tu bukan mahram. Maka terang-teranglah kita dengan perempuan tu batal wuduk. Tu. Saya rasa saya dobik kat sini salah. Tu saya pening tu. Tu yang pertama kan. Jadi, tak termasuk cerita kalau kita yakin. Perempuan yang kita yakin tu tak termasuk dalam cerita ni. Tak termasuk tu tak masuk apa? Oleh perempuan yang tiada yakin. Dia bawa datang masalah apa dia? Kalau perempuan yang kita tak yakin ni mesti kita ada sebab. Ada tempat kita nak sangkut. Tak yakin kat mana? Kita tak yakin kata dia ni bukan mahram. Kan? Kita tak yakin lah. Maksud kata bila tengok kakak ni, dulu dia ni pernah bagi aku susu. Dia ni mahram aku ke bukan? Tu cerita dia. Dia tak yakin kan? Datang tak yakin itu. Tak yakin. Maksud syak lah. Dia syak.
5 kali susu ke tak 5 kali susu kawan ni dulu dengan aku. Aku dah jatuh berkenan dah dengan dia ni. Kan? Tapi aku tahu dulu dia pernah bagi aku. Dulu mak aku tumpang dengan dia kat rumah. Dia pernah cerita. Dulu kau masa kecil pernah menyusu akak. Menyusu tu dia tak yakin. Sama ada 5 kali ataupun tak. Dia mesti 5 kali susu. Bukan 5 kali kenyang. 5 kali susuan. Jadi dia syak dekat situ. Jadi bila dia syak dekat situ. Jatuh hukum. Apa dia? Yang pertamanya. Kalau kata dia syak. Dia tak pasti sama ada 5 kali susu. Kakak tu pun bila dia tanya. Entahlah. I pun tak ingat. Dah nak kahwin. Kan? Masa tu dah nak kahwin. Dah tak adalah kakak lah. I pun tak ingat lah 5 kali ke 4 kali. Bila tak ingat 5 kali ke 4 kali, 5 kali ke 4 kali, kaedah fiqah ambil yang 4. Maksudnya tak cukup lah 5. Jadi bila tak ambil yang 5, ni cerita dia. Maka harus dan sah bernikah dengan dia. Dengan siapa? Dengan perempuan yang kita syak akan kurangnya 5 kali susuan tu tadi. Kerana, kenapa yang kata sah bernikah tu? Elat dia. Kerana asalnya nikah dia dengan perempuan tu harus dan sah bernikah dengan dia, dengan perempuan yang kurang daripada 5 kali susuan tu. Dan tiada batal wuduk. Tak ada pula batal wuduk dia dengan perempuan tu. Kan? Tiada pula batal wuduk dia bersentuh dengan perempuan tu. Tiada batal wuduk bersentuh dengan dia, dengan siapa? Dengan perempuan yang kurang daripada 5 kali susuan tu. Mana sebab dia? Ilah dia kerana asal wuduk itu ada. Nampak tak? Kalau ikut asal wuduk tu, dia tu mahram. Kalau ikutkan pada ceritanya, kau ni dengan aku mahram. Tak boleh kahwin. Haram menikah. Tapi kau lupa punya sebab. Bila kata kau lupa, dia jadi syak, maka harus dia bernikah. Alhamdulillah. Maka inilah satu masalah tiada batal wuduk bersentuh dengan isterinya. Isteri bagi lelaki yang nak bernikah tu tadi dengan tiada berlapis. Jadi kalau kata ada masalah yang datang macam tu, tuan-tuan tak payah heran lah. Kita dah baca dekat sini. Jelas Jelas. Saya pun tak berani nak tarik lagi. Kalau saya tarik lagi, memang jawapan ni tak berhenti tuan-tuan. Ini dia bawa. Sebab tu saya dah tulis dah kat sini. Bahas bab yakin. Tapi terbelit dekat situ sebab yakin dengan batal wuduk tu kita nak cuba cantumkan. Dia tak boleh. So dia cerita bab yakin. Kalau kata yakin dah memang dia tu dengan kita bukan mahram, batal wuduk. Batal wuduk. Allahu Akbar. Raja nak sujud berhenti kat sini. Masa mengaji pun berhenti kat sini juga. Habis. Dan lagi tiada batal wuduk bercampur seorang perempuan mahramah dengan beberapa orang perempuan ajnabiyat, yakni perempuan yang harus nikah yang tiada mahsurat. 700 ke atas. Ini pun pening juga tuan-tuan. Tapi saya ingat tadi nak terus baca yang ni. Tapi tak boleh yang ni. Yang ni masalah apa? Yang ni masalah perempuan. Kan? Mahramah ni apa? Mahramah ni anak. Anak kepada ayah kita. Ayah kita ni cakap macam mana? Ayah ni Perisin 11 Dulu ayah pernah kahwin dengan seorang perempuan dekat Perisin 11 tu. Macam itulah cerita ni. Sebab apa? Sebab kita kata kita nak menikah dekat dengan orang Perisin 11. Tiba-tiba ayah kita kata, dulu ayah pernah menikah. Adalah dalam 3 orang anak. Ataupun adalah seorang anak dapat dengan orang Perisin 11 tu. Mana bini tu? Bini tu dah bercerai dah. Anak tu mana? Anak tu baru tak tahu orang. Jadi ayah dia ni kerja dia daripada umur 30, kahwin cerai, dapat anak cerai, dapat anak cerai. Ada orang macam ni. Jadi bila ada orang macam ni, dia ada masalah pada anak dia. Anak yang mana? Anak yang duduk dengan dia. Anak yang duduk dengan dia ni, dia nak pergi menikah.
Kalaulah dia tu, satu Malaysia ni, 13 negeri ni dia ada cawangan. Jenuh kawan tu. Jenuh tuan-tuan. Setiap negeri tu pula, setiap daerah bapak dia dah masuk dah. Semua satu kampung tu, pisin 11 pernah, 10 pernah, 9 pernah. Kan? Ada semua benih dia kat situ. Anak dia nak kahwin, kena ngaji fiqh. Kalau tak, jenuh. Sebab ada hukum kat situ. Apa dia? Dia ada hukum. Dia nak menikah tu, mesti ada bilangan 700 ke atas. Ada pun kalau bawah daripada 700, ni 300 ke bawah, kan? Dia tak boleh menikah dengan orang kampung. Haram dia menikah dengan orang kampung tu. Sebab apa? Salah satu daripada orang kampung tu adik-beradik dia dan tak diiktibar syarak untuk dia kahwin. Sebab kahwin-kahwin kejap lagi kena adik dia. Tu tak boleh. Jadi haram. Tu adik. Siapa? Antara yang kita kenal, AR Tompel. Tu banyak. AR Tompel anak berkata, bini 9. Saya silap dalam PC 11 ni pun ada bini. Mana tahu. Satu dulu pernah ada sekali saya baca surat khabar, pakcik tu dia kahwin yang kali ke 100. Seingat saya lah. Dalam utusan keluar. Kan? 99 ke 100. Tapi dia memang cakap, dia dah kahwin dapat anak cerai. Kahwin dapat anak cerai. Kahwin dapat anak cerai. Sebab apa dia kahwin bercerai tu? Bukan sebab dia nak bercerai. Tak serasi. Macam lah orang cakap. Netizen ni kan mulut biasa lah. Macam mana orang cakap. Bapak durjana lah. Kerja kau nak nikah, nak kahwin, nak cerai. Ingat lagi. Tahu bila lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa'lam. Minta maaf lah tuan-tuan. Boleh pula tersangkut kat situ. Tapi Alhamdulillah. Cerah dah Jelas bab masalah tu tadi. Maksud kata kalau kata yakin seorang perempuan tu dia memang apa? Memang kita yakin perempuan tu dengan kita dia bukan mahram, boleh kahwin, jadi batal wudu. Jelas kat situ. Jadi oleh perempuan yang tiada yakin tu pula, mana kalau kata perempuan tu kita tak yakin dia ni mahram ke bukan mahram? Mahram ke bukan mahram? Sebab apa kata tak yakin tu? Sebab dia pernah cakap dengan kita, dia pernah susu dengan kita. Tu ada cerita kat sini. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Oh, tak ngaji. Dia sekali tengok macam boleh. Kalau dengan masalah tu boleh lagi. Nanti tanya Ustaz Zah, betul tak? Sekali tengok macam boleh baca. Kalau masalah tu okey lagi.